Hai, Assalamualaikum. Saya Ali Solihat binti Awang Hasbullah dari kelas PISM PPJ 2619 akan membentangkan PJMS 3152 Inovasi Digital dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Baiklah, antara isi kandungan yang akan saya sampaikan pada hari ini ialah pendahuluan, pernyataan masalah, idea inovasi, tujuan inovasi, rasional, kepentingan projek inovasi, pelaksanaan inovasi, penciptaan inovasi, kumpulan sasaran dan anggaran kos, dan seterusnya, kesimpulan. Baiklah, 18 Mac 2020 merupakan satu tarikh yang tidak akan dapat dilupakan oleh seluruh rakyat Malaysia, di mana pada waktu itu mantan Perdana Menteri kita telah mengumumkan bermulanya pelaksanaan PKP, dan ini sekaligus mengubah corak pendidikan di negara kita. Sehubungan dengan itu, guru-guru di negara Malaysia mula runsing dan berhadapan dengan bermacam-macam isu yang akan dihadapi oleh mereka, terutamanya dari aspek pelaksanaan PDP itu sendiri. Baiklah, sebelum saya melanjutkan pembentangan saya pada hari ini, sebelum itu saya akan menyatakan dahulu beberapa masalah yang dihadapi oleh guru dan murid, terutamanya dalam pendidikan jasmani. Antara masalahnya ialah yang pertama, murid kurang minat dan kurang motivasi untuk melibatkan diri dalam sebarang aktiviti PJ yang dijalankan oleh guru di sekolah. Masalah ini telah pun saya lihat sendiri semasa saya melaksanakan PBS di sebuah sekolah yang mana ketika itu COVID-19 belum lagi melanda dunia. Jadi ketika guru melaksanakan aktiviti PJ, maka terdapat beberapa murid yang memberikan alasan-alasan yang tidak munasabah untuk mengelakkan diri mereka daripada terlibat dalam aktiviti yang dijalankan pada ketika itu. Jadi, apabila murid-murid ini memberikan alasan yang tidak munasabah, malah mereka sendiri mengelakkan diri mereka dan tidak memakai pakaian PJ, dan murid-murid ini akan berdiri di tepi padang dan melihat rakan-rakan mereka melakukan aktiviti. Dan ini memberi kesukaran untuk guru mencapai objektif pembelajaran. Dan salah satu faktor penyumbang kepada masalah ini adalah disebabkan oleh kaedah ataupun teknik pengajaran yang disampaikan oleh guru itu kurang menarik. Jadi ini merupakan isu yang harus diselesaikan dan difikirkan cara penyelesaiannya. Masalah yang kedua ialah guru mengalami kesukaran dalam melaksanakan PDP semasa pandemik COVID-19. Baik, masalah ini juga telah saya alami ketika saya melaksanakan praktikum secara atas talian. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa guru-guru di seluruh Malaysia mengalami kesukaran untuk menjalankan PDP secara atas talian kerana terdapat beberapa kekangan yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru, seperti masalah capaian internet ataupun dari segi penyampaian bahan-bahan pembelajaran. Jadi ketika itu guru-guru masih memikirkan, sehingga hari inilah masih memikirkan cara yang terbaik untuk menyampaikan PDP agar PDP yang dijalankan itu dapat dilaksanakan dengan lancar dan mengikut rancangan yang telah ditetapkan oleh setiap sekolah. Seterusnya ialah guru mengalami kesukaran untuk mencapai objektif pembelajaran, terutamanya dalam aspek psikomotor. Ketika saya melaksanakan praktikum dan mengajar kemahiran dalam subjek pendidikan jasmani, sememangnya agak sukar untuk guru memastikan sama ada murid itu mencapai objektif pembelajaran, terutamanya dalam aspek psikomotor ataupun tidak mencapai. Hal ini disebabkan oleh masalah dari segi penyampaian ataupun bagaimana guru itu memberi didikan ataupun membetulkan kemahiran yang dilakukan oleh murid ketika itu. Kerana guru dan murid berada di tempat yang berlainan dan guru tidak dapat untuk membetulkan kemahiran yang dilakukan oleh murid. Jadi guru hanya memerhati melalui telefon bimbit ataupun melalui komputer riba dan menyaksikan kemahiran yang dilakukan oleh murid tanpa bimbingan guru di sebelahnya.
Seperti mana yang kita tahu, apabila kita berada di sekolah, guru itu berada di sekolah, ia semestinya memberikan kemudahan kepada guru untuk menegur secara langsung dan membetulkan teknik ataupun kemahiran yang dilakukan oleh murid. Tetapi kalau secara atas talian ini sememangnya sedikit sukar untuk memastikan sama ada teknik yang dilakukan oleh murid itu betul-betul mengikut spek yang diajar ataupun tidak. Jadi itu merupakan salah satu masalah dalam mencapai objektif pembelajaran, terutamanya dalam aspek psikomotor. Oleh itu, berdasarkan masalah-masalah yang telah saya nyatakan sebentar tadi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya hadapi ketika melaksanakan PBS dan praktikum di sekolah, maka tercetuslah satu idea inovasi digital, iaitu Physical Education Fun and Learn, di mana ini merupakan sebuah artifak yang mampu membantu guru untuk mencapai objektif psikomotor, kognitif dan juga efektif. Dan ia juga merupakan satu artifak untuk mengumpulkan kesemua bahan-bahan pembelajaran yang mudah diakses oleh guru dan juga murid-murid secara digital dan interaktif. Baiklah, seterusnya saya akan menyatakan tujuan inovasi ini dicipta. Yang pertama ialah menjadikan inovasi ini sebagai medium pengajaran dan pembelajaran guru bersama murid terhadap peningkatan kemahiran dalam sukan yang melibatkan pelbagai kemahiran secara pembelajaran digital walau di mana mereka berada. Seperti yang kita ketahui bahawa pelaksanaan PDP-PJ secara atas talian memberikan kesukaran kepada guru terutamanya dalam menyampaikan teknik-teknik pembelajaran iaitu kemahiran ataupun psikomotor. Jadi dengan adanya inovasi digital ini, ia mampu membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran terutamanya dalam aspek psikomotor. Kerana kandungan dalam artifak ini mempunyai satu aplikasi yang dapat menarik minat murid, di mana saya menggunakan Scratch sebagai satu permainan melibatkan kemahiran. Dan ia boleh dilaksanakan di mana sahaja. Dan seterusnya ialah memudahkan murid-murid mengikuti proses PDP secara fleksibel. Baik, umum kita ketahui bahawa apabila guru itu melaksanakan PDP secara atas talian menggunakan Google Meet boleh dirakam. Jadi, sekiranya guru sudah habis menyampaikan silibus pada ketika itu, maka guru akan menghantar link rakaman tersebut kepada murid-murid yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian. Jadi di sini, melalui inovasi digital ini, guru akan mengumpulkan kesemua rakaman-rakaman yang dilaksanakan secara atas talian bagi memudahkan murid-murid untuk mengulang kaji pelajaran sekiranya mereka tidak dapat mengikuti secara langsung ataupun sekiranya mereka tidak memahami topik yang dipelajari pada ketika itu. Jadi, murid boleh mengulang semula tajuk yang disampaikan oleh guru pada hari tersebut. Seterusnya ialah menarik minat murid untuk melibatkan diri dalam subjek pendidikan jasmani menggunakan teknologi masa kini. Jadi, apabila guru menggunakan inovasi digital ini sebagai satu medium untuk menghubungkan di antara guru dan juga murid, secara tidak langsung ia juga dapat memberi peluang kepada murid untuk meneraka penggunaan teknologi masa kini, dan ia juga akan dapat menarik perhatian ataupun minat murid dalam pembelajaran PJ secara digital. Dan yang keempat pula ialah menjadikan inovasi digital PDP sebagai artifak yang dapat menghubungkan guru dan murid dalam mata pelajaran pendidikan jasmani secara atas talian maupun luar talian. Jadi di sini artifak ataupun inovasi digital ini mampu untuk menghubungkan guru dan murid dan mudah diakses di mana sahaja mereka berada, sama ada mereka berada di rumah ataupun berada di sekolah. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan rasional inovasi ini dicipta. Yang pertama ialah murid-murid dapat mempelajari dan menguasai subjek PJ dengan lebih seronok dan mudah difahami sesuai dengan pembelajaran abad ke-21. Yang kedua, murid-murid dapat meneroka penggunaan alat teknologi masa kini di samping mempelajari sesuatu topik dalam subjek PJ, iaitu melibatkan penggabung jalinan.
Dan yang ketiga pula ialah murid-murid dapat membuat ulang kaji pada bila-bila masa. Jadi seperti mana yang telah saya nyatakan sebentar tadi, iaitu sebelum slide ini, sememangnya inovasi digital ini mampu untuk membantu guru dan murid melancarkan proses PDP, terutamanya dalam subjek pendidikan jasmani. Sekaligus ia melibatkan penggabung jalinan penggunaan teknologi dan juga mempunyai unsur pembelajaran abad ke-21. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan mengenai kepentingan projek inovasi digital ini dicipta. Yang pertama adalah untuk memastikan guru-guru menyusun bahan dengan sistematik di dalam artifak yang dicipta dan dapat menjadi rujukan pelbagai pihak. Jadi melalui laman sesawang yang dicipta, maka di sini guru akan mengumpul semua bahan-bahan di dalam laman tersebut. Contohnya seperti RPH, DSKP, video pembelajaran, tugasan ataupun aktiviti ataupun kuis interaktif, nota-nota ringkas dan sebagainya. Jadi dengan adanya laman sesawang di atas talian ini, ia membolehkan pihak lain untuk meneroka bahan-bahan yang dimasukkan oleh guru tersebut. Jadi ini memberi manfaat kepada bukan saja kepada guru ataupun murid-murid di dalam sebuah sekolah, tetapi memberi manfaat kepada semua pihak. Okey, dan menjadi rujukan orang ramai. Dan selain itu, untuk memastikan murid-murid dapat mengikuti PDP dengan seronok dan mencapai objektif pembelajaran. Jadi seperti mana yang saya nyatakan sebelum ini, di dalam laman sesawang ini pelbagai aplikasi-aplikasi yang diletak seperti penggunaan Scratch, Quizzes, Wordwall dan sebagainya untuk menarik minat murid agar ia tidaklah membosankan mereka, malah menarik minat mereka ataupun memberikan motivasi kepada murid-murid untuk menyiapkan tugasan ataupun membuat ulang kaji dengan membaca nota-nota yang diletakkan di dalam laman tersebut. Dan yang ketiga pula ialah untuk memastikan murid-murid dapat menguasai kemahiran terhadap sesuatu topik. Seperti yang kita tahu, dalam subjek pendidikan jasmani ini mempunyai 3 aspek yang harus dicapai. Jadi salah satunya adalah aspek psikomotor. Jadi di dalam laman sesawang ini terdapat satu aplikasi iaitu Scratch untuk membantu murid melaksanakan aktiviti secara interaktif dan menyeronokkan. Jadi di sini ia akan dapat lagi meningkatkan motivasi, membolehkan mereka untuk mengasah lagi kemahiran secara seronok dan juga membantu mereka menguasai kemahiran sama ada kognitif, afektif ataupun psikomotor. Baiklah, bagi pelaksanaan inovasi ini merupakan proses di mana saya cuba untuk melaksanakan ataupun mencetuskan inovasi tersebut. Di mana saya bermula dengan melakukan proses pembincangan. Saya akan berbincang dengan rakan-rakan apakah idea-idea yang sesuai ataupun bahan-bahan yang boleh digunakan untuk menghasilkan inovasi digital untuk membantu guru dan murid sesuai dengan keupayaan mereka. Yang kedua pula ialah pemilihan idea. Setelah perbincangan dilakukan, maka saya akan memilih idea-idea yang boleh diguna pakai dan digabungkan dengan idea-idea yang lain supaya ia menjadi satu inovasi digital yang mempunyai pelbagai fungsi dan kegunaan. Yang ketiga pula ialah pengumpulan data. Di sini saya akan cuba untuk melihat kembali adakah inovasi digital ini untuk guru sahaja atau murid sahaja, dan kumpulan sasaran inovasi digital ini dicipta. Jadi di sini saya akan cuba untuk mengumpul data-data untuk memastikan inovasi digital ini berkualiti dan sesuai dengan tahap penggunanya. Yang ketiga pula ialah strategi perbincangan. Di sini saya akan melakukan perbincangan semula kepada rakan-rakan sama ada inovasi ini sesuai untuk digunakan ataupun sesuai untuk dicipta, dan juga melihat kembali apakah yang perlu diperbaiki. Dan seterusnya, yang terakhir ialah penghasilan projek. Jadi setelah semua aspek tersebut diteliti, dilihat kembali, maka projek ini akan dihasilkan berdasarkan langkah-langkah pelaksanaan yang dipatuhi tadi, dan
menghasilkan inovasi yang berguna kepada penggunanya. Baiklah, di sini kita dapat lihat terdapat 6 aplikasi yang digabungkan, di mana laman yang digunakan adalah Google Sites. Google Sites ini merupakan satu laman untuk mengumpulkan semua bahan-bahan dan juga diletakkan aplikasi di bawahnya seperti YouTube, Wordwall, Quizzes, AnyFlip dan juga Scratch. Bagi penggunaan YouTube pula, di sini guru akan menggunakan bahan-bahan yang ada di YouTube untuk membolehkan murid-murid melihat ataupun menonton video pembelajaran. Yang seterusnya pula ialah Wordwall. Wordwall ini adalah satu seperti kuis ataupun aktiviti ataupun tugasan sampingan untuk memberikan murid menjawab soalan-soalan secara interaktif. Begitu juga Quizzes. Dan di sini aplikasi ini dapat merekodlah markah yang diperoleh oleh murid. Dan seterusnya ialah penggunaan aplikasi AnyFlip. AnyFlip ini digunakan untuk merujuk buku teks, seperti penggunaan buku teks yang dibuka seperti inilah. Ia berbentuk PDF tetapi ia boleh dibuka seperti bentuk buku. Jadi di sini murid-murid akan mudah untuk melihat ataupun merujuk setiap muka surat yang ingin diulang kaji. Dan yang kelima pula ialah Scratch. Jadi Scratch ini merupakan satu aplikasi yang melibatkan coding ataupun memprogram sebuah aktiviti permainan sendiri mengikut idea seseorang itulah. Jadi di sini Scratch saya menggunakan Scratch ini sebagai satu alat permainan secara interaktif menggunakan sensoring, dan ia membolehkan murid-murid untuk melakukan kemahiran. Baiklah, kumpulan sasaran di sini ialah guru pendidikan jasmani dan juga murid-murid sekolah rendah. Anggaran kos adalah murah, iaitu hanya memerlukan sebanyak RM30 sahaja untuk penggunaan data internet untuk mengakses laman sesawang tersebut. Kesimpulannya, penghasilan inovasi digital PE Fun and Learn ini mampu untuk meningkatkan kualiti PDP guru terutamanya dalam subjek pendidikan jasmani, sekaligus dapat mengaplikasikan unsur PAK21 dalam pembelajaran. Di samping itu, kewujudan inovasi digital ini juga akan membantu guru dan juga murid-murid untuk melaksanakan PDP pada bila-bila masa di mana sahaja mereka berada sesuai dengan kandungan di SKP dan membantu guru untuk mencapai objektif. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.